Baik, Intan kini berusia 25 tahun. Mungkin Intan boleh berkongsi dengan kami bagaimana sebenarnya Intan terjebak dengan kisah hitam ini. Kerana kita tahu bahawa Intan pernah menjadi penuntut universiti tempatan sehingga berhenti belajar. Intan masih ada ibu dan ayah. Tapi bagaimana permulaannya itu? Ya, Assalamualaikum. Macam mana saya masa tu, sebab saya rasa macam saya tak bebas, pemikiran pun macam tak macam nak cakap, maksudnya pemikiran tu bercelaru. Sebab Maksudnya Intan ada sejarah yang membawa Intan. Sejarah tu tak, maksudnya macam banyak lebih kepada terpengaruh dengan kawan lah, sebab daripada kecil memang tak pernah berkawan dengan mana-mana lelaki. Lepas tu rasa macam bila tengok kawan pun jadi macam terjebak dengan benda tu. Bila Intan terjebak tu? Di usia seawal usia berapa? Kalau ikutkan memang masa daripada kecil lagi. Tapi benda tu dah lama. Lepas tu dia akan berulang lepas je masa saya masuk belajar. Lepas tu masa tu lah bermulanya saya rasa macam seronok buat benda tu. Jadi macam saya masa buat benda tu saya rasa macam tak ada rasa apa-apa. Saya masa tu fikir mak ayah, tapi tak ada rasa macam nak jauhkan sebab benda tu dah menjadi kebiasaan. Maknanya benda tu, adakah bertukar-tukar pasangan? Bukan. Apa yang mungkin memberi pemahaman, apa yang membuatkan Intan boleh terus nampak dan nak buat. Maknanya terjebak daripada awal tu mungkin kena sebutlah pornografi. Pemahaman yang lebih jelas lah. Berkenaan dengan pornografi tu ada, maksudnya daripada situ jugalah buatkan rasa macam nak buat benda tu. Jadi macam terus terpengaruh daripada situ. Terpengaruh pada situ juga. Dan Intan dimasukkan disebabkan mengandung. Ketika itu dah usia berapa bulan dah? 5 bulan. 5 bulan. Baik. Maria usianya lebih muda daripada Intan. Usianya kini 18 tahun. Intan mula mengandung ketika usia 16 tahun. Dan difahamkan ketika usia 12 tahun, Intan telah mula berkenalan dengan lelaki di WeChat. Kalau dilihatkan latar belakang Intan, Intan adalah anak yatim piatu. Okay. Apa yang menyebabkan Maria terbawa ke jalan itu? Adakah disebabkan tak ada ibu bapa yang memantau, tak ada orang yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi anak yatim piatu daripada kecil. Jadi saya dibesarkan dengan dua orang kakak dan seorang abang. Tapi saya macam kurang dengan kakak, tapi terlebih dengan abang. Jadi bila saya terlebih dengan abang, saya dibesarkan dengan laki-laki, kawan abang. Jadi bila bagi saya rapat dengan lelaki tu perkara biasa. Sampailah saya form 1, baru saya tahu makna bercinta tu apa. Bercinta, tiba-tiba macam rasa seronok cinta ni. Sampai waktu saya buat tu, saya fikir mak bapak, saya fikir mak ayah saya dalam kubur. Tapi saya fikir yang sama, saya fikir keseronokan, ke-enjoy kan. So saya pun macam nak cuba mengelak daripada buat benda tu. Tapi fikir kat otak, aku kurang kasih sayang mak bapak. So tak siapa nak kisahkan aku. Jadi saya pun terus buat sampailah saya pregnant. Maria melakukan dengan ramai taman lelaki ataupun bagaimana kehidupan ketika itu, ketika kisah hitam ini? Bertukar-tukar pasangan. Sehingga mengandung, dan siapa sebenarnya yang membawa Intan ini, Maria ini ke Raudatul Sakinah? Siapa yang bawa Maria? Pada awalnya pergi klinik. Lepas tu bila cek pregnant, doktor tu sendiri yang bagi cadangan dekat kakak dengan abang
untuk masukkan ke Radratul Sakinah. Baik. Itu time tu pun memang kakak saya tengah cari pusat bimbingan untuk saya ubah diri saya untuk jadi lebih baik. So bila dah dapat tahu cadangan tu boleh diterima, kakak saya terus cari kat Google Radratul Sakinah ni. Sampailah pergi kat office semua sampai saya dah masuk Radratul Sakinah. Intan ketika mengandung, apa yang terlintas di fikiran? Nak gugurkan, nak buang atau bagaimana? Masa saya dapat tahu saya mengandung tu, saya tak pernah terfikir untuk gugurkan. Tapi saya fikir macam mana saya nak bagi tahu mak ayah saya, macam mana saya nak survive hidup saya, sebab masa tu pun saya kerja tak sampai setahun. Tapi tak pernah terfikirlah untuk bunuh ke apa ke. Maksudnya nak buat benda tak baik untuk baby, sebab saya fikir saya dah buat dosa, lepas tu saya nak tambah lagi dosa. So jadi macam masa tu memang saya buntu, saya tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya makan seminggu juga lepas daripada saya dapat tahu saya mengandung tu, untuk saya bagi tahu mak ayah saya. Lepas tu saya dah minta tolong, saya tanya kawan saya tu pun dah berkahwin. Saya tanya dia macam mana saya nak buat. Dia pun ada kata nak tolong, ada cakap nak jaga anak tu kalau saya tak nak. Tapi masa tu saya punya pemikiran still macam tak tenang, sebab saya tak dapat jawapan yang sepatutnya. Lepas tu lepas saya buntu sangat, kawan saya tu dah bagi penyelesaian. Dia cakap kau kena bagi tahu mak kau, dia cakap. Tapi masa tu saya gagalkan juga untuk bagi tahu. Dan masa tu lah mak saya bincang dengan pakcik untuk masukkan saya ke Radratul Sakinah. Macam Maria, bila dapat tahu, sebab itu di klinik dapat tahu mengandung. Dan masa tu bila sebelum doktor kata awak masuklah ke Radratul Sakinah, Maria sendiri terlintas apa? Kalau macam saya pregnant waktu umur 15. So dengan PT3 lagi, mungkin Allah jaga aib saya. Allah macam tak nampakkan perut saya besar. Waktu PT3 memang dah 8 bulan. Dia memang patutnya dah besar. Jadi mungkin Allah nak jaga aib saya, memang tak nampak. Sampailah one day tu, mungkin dah 6 bulan lebih, saya rasa perut saya macam bergerak, macam ada something. Lepas tu saya macam pelik juga, dah lama tak datang bulan. Sampailah dah nak 7 bulan lebih, kakak saya pelik tanya, kenapa lama tak datang bulan? Tu saya sendiri tak tahu. So kakak saya ambil tindakan untuk pregnancy test. Pregnancy test tengok 2 lain. Memang kakak saya tak marah, tapi dia menangis dan diam. Saya tahu dia menangis, tapi dia cuma cakap, saya tanya dia, kau kenapa? Kata tak apa-apa, ada masalah. Sedangkan saya tahu saya pregnant time tu. Lepas tu kakak saya bawa pergi klinik, tengok dah 8 bulan lebih. Dalam fikiran saya, kalau lah boleh suruh pergi klinik tu, ada niat nak gugurkan. Saya dah cari dah kat Instagram, pilih-pilih untuk gugurkan. Dah tekan pun untuk beli. Tapi mungkin Allah selamatkan. Saya minta untuk cancelkan beli, dan saya ambil pilihan untuk lahirkan anak ni dekat Radratul Sakinah. Dan saya cakap dengan kakak saya nak sangat anak ni orang yang jaga. Saya tak nak jaga, sebab saya fikir masa depan saya, masa depan family, masa depan anak yang saya kandung tu. Saya fikir aku nak teruskan pembelajaran aku, dan aku nak masa anak depan aku terjamin. Aku tak nak aib dia terbuka, aku tak nak aib family aku terbuka. Okay.